Sofian, saya tak panggil kamu Ustaz kerana memalukan negara Malaysia. Sofian, ingat anak muda banyak bekerja di luar negara, anak-anak Malaysia. Kau harus ingat, di mana Atikah kamu? Sofian, kau ingat dari mana asal kamu? Kau ingatkah kamu dari mana, asal mana? Ingat Sofian, jangan menghina, lontarkan kata-kata begitu. Kalau tak ada orang luar yang membuat bangunan, adakah bangunan boleh bangun? Tak ada. Memandangkan orang Malaysia paling 100%, 50 malas, 50 rajin. Tiada bangunan. Ingat. Ini adalah daripada kalangan Konoha. Ini adalah daripada kalangan warga negara Indonesia. Kenapa berlaku begitu? Kenapa pendatang-pendatang haram, warga-warga asing daripada Indonesia ini pemalas, ini malas seperti kerbau. Ini tidak boleh duduk diam seperti monyet. Halo warga YouTube, gimana kabarnya? Semoga warga YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Kali ini Atok TV akan menayangkan sebuah kisah ustadz dari Malaysia yang memiliki sifat sering merusak kesenangan, menghancurkan kebahagiaan, suka mencela, suka mencaci maki manusia. Seorang warga negara Malaysia yang mengaku dirinya ustadz. Tapi si ustadz ini, biasa dirinya disebut Ustadz Sofian. Ya, Ustadz Sofian. Seorang ustadz yang bukan pekerja pemerintahan tetapi gatal tangan gatal mulut. Sok, jadi pegawai kerajaan. Kononnya si Sofian ini peduli dengan negaranya. Tapi tidak, si Sofian ini adalah orang yang mempunyai sifat iri terhadap orang asing yang berhasil di negara tersebut. Dan menentang takdir yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Si Sofian ini mengharamkan perkawinan warga negara Malaysia dengan warga asing. Ya, bukankah jodoh itu sudah ketentuan Yang Maha Esa? Mulut si Sofian ini tidak menunjukkan bahwa dia seorang ustadz. Bahkan perilakunya lebih parah dari seekor ternak yang belum diberikan makanan. Kebiasaan melolong ketika melihat warga asing. Sofian sering mengatakan bahwa warga asing itu sama seperti binatang. Bahkan pekerja Indonesia disebut sebagai seekor kerbau yang malas. Sungguh biadab. Ya, kita doakan saja si Sofian ini cepat dapat hidayah. Berikut video kebiadaban si Sofian. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, juga aktifkan lonceng notifikasinya biar selalu dapat video baru dari kami. Jangan berlagak hero dengan mempertahankan pekerja asing tanpa memikirkan kesan yang mampu menggadaikan keharmonian yang sedia ada dikecapi rakyat tempatan selama ini. Itu tegas seorang pemerhati selain turut membidas kenyataan Wakil Pusat Pilihan Pengguna Malaysia, Tarmizi Anwar, yang berkata larangan pekerja asing tinggal di kawasan berstatus kediaman akan mewujudkan perpecahan masyarakat dan sentimen kita lawan mereka, sekaligus dilabel pemerhati sebagai satu kenyataan yang tidak masuk akal. Ini adalah daripada kalangan Konoha. Ini adalah daripada kalangan warga negara Indonesia. Kenapa berlaku begitu? Kenapa pendatang-pendatang haram, warga-warga asing daripada Indonesia ini pemalas, ini malas seperti kerbau. Ini tidak boleh duduk diam seperti monyet. Mana-mana warga asing, pendatang haram yang ada dalam ni, kita minta terus saja dihantar mereka ini ke bulan. Sebab saya tidak berminat. Saya tidak berminat untuk bercakap dengan pendatang haram, dengan anak-anak pendatang haram. Saya tidak berminat untuk bercakap. Sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternakan. Sebab mereka tidak mempunyai dokumen dan mereka akan jadikan masalah dalam negara kita. Sebelum saya nak pergi ke tajuk yang lain, saya nak kongsikan di sini bagaimana warga-warga asing ini, mereka masuk dalam negara kita, mereka masuk, mereka bekerja, mereka dapatkan pengalaman, mereka masuk menggunakan calling visa, mereka dapatkan pengalaman dalam negara kita, dalam negeri kita, mereka bekerja dengan rakyat tempatan menggunakan calling visa yang sah. Selepas mereka mengambil 2-3 tahun pengalaman, apa yang mereka akan
buat. Boleh tanya tauke-tauke yang ambil pendatang asing ini, warga-warga asing ini bekerja secara sah. Apa yang mereka akan buat? Mereka ini akan buat selepas 2-3 tahun bekerja, mereka ada pengalaman, mereka kumpul duit, mereka akan larikan diri daripada majikan. Mereka tidak akan datang kerja, mereka akan larikan diri daripada majikan. Kalau mereka berniaga, kalau mereka bekerja di kedai-kedai makan, mereka ini akan lari daripada majikan dan mereka akan buka kedai dan jadi tauke sendiri. Ini pertama. Yang kedua, mereka dalam masa 2-3 tahun mereka akan mula cari pasangan, bercinta. Cari pasangan, bercinta, dan selepas itu mereka akan merancang untuk berkahwin. Setelah mereka berkahwin dengan wanita tempatan, mereka akan plan buka perniagaan. Mereka akan plan buka perniagaan, daftarkan SSM, mohon lesen bandaraya. Selepas itu mereka akan buka perniagaan dan memberi saingan kepada rakyat tempatan ini, sehingga kedai-kedai, perniagaan rakyat tempatan ini akan ditutup. Ini realiti yang kita bagi tahu. Betapa mudahnya warga-warga asing ini berada di dalam negara kita dan selepas itu membuka perniagaan. Ini membuka perniagaan. Ini cukup mudah bagi dia orang ini. Cukup mudah, tuan-tuan. Kenapa negara kita ini memberi kebebasan, memberi ruang, memberi peluang kepada warga-warga asing ini terus bebas buka perniagaan dalam negara kita ini tanpa ada sebarang sekatan tindakan yang tegas terhadap mereka. Dan ini saya nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia. Warga negara tempatan, kita perlu bangkit bersuara, pertahankan hak kita sebagai rakyat. Kita perlu pertahan. Ini hak kita sebagai rakyat Malaysia. Ini negara kita. Ini negara kita. Kita lahir di sini. Kita warga negara sini. Kita yang menentukan kerajaan. Kita yang memilih wakil. Orang seperti ini bisa membuat pergaduhan, memecah belah perkauman, bisa mencetuskan perselisihan antar negara. Bahkan orang Malaysia sendiri banyak yang tidak suka dengan sifat si Sofyan. Memain guna api perkauman atau fanatik agama, menimbul huru-hara, saya akan pastikan tindakan menangkap mereka dan cabar sekarang. Sofyan, saya tak panggil kamu Ustaz kerana memalukan negara Malaysia. Sofyan, ingat anak muda banyak bekerja di luar negara, anak-anak Malaysia. Kau harus ingat, di mana Atikah kamu? Sofyan, kau ingat dari mana asal kamu? Kau ingatkah kamu dari mana, asal mana? Ingat Sofyan, jangan menghina, lontarkan kata-kata begitu. Kalau tak ada orang luar yang membuat bangunan, adakah bangunan boleh bangun? Tak ada. Memandangkan orang Malaysia paling 100%, 50 malas, 50 rajin. Apa yang kamu buat kat orang, kamu akan dapat balik. Tak lari seinci pun. 10 kali kamu masukkan kegembiraan dalam hati orang, Allah pencipta alam ni akan bayar balik 10 kali. Islam ataupun tidak Islam. Peraturan alam ini. Yang Islam pun dapat, yang tak Islam pun dapat. Hati-hati. Kita share benda aib orang, penjatuh maruah dia, 1000 orang tengok, 1000. Maka 1000 aib sedang menanti di hadapan pintu rumah tangga kamu nanti, yang akan dibongkar oleh Allah.